tentang ayat 51 sampai 57 dengan tajuk kawan. Okay, bismillah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Fin Jamal yang memberikan platform untuk bersembang pada malam ini. Ayat yang bakal kita bacakan ini akan menjawab persoalan mengapa para sahabat tidak takut kepada kematian, kerana mereka nampak dengan jelas apa yang menanti mereka selepas kematian. Antara yang menanti selepas kematian adalah kenikmatan syurga. Dan apa yang bakal kita lihat pada malam ini adalah antara dialog yang berlaku antara ahli syurga. Ayat yang bakal kita kupas sebagaimana Fin telah sebutkan tadi, ayat 51 hingga 57. Dan ada 3 babak penting dalam ayat-ayat ini. Pertama sekali, dia adalah babak ahli syurga buat sharing moment sesama mereka. Kemudian sharing moment itu beralih kepada pergi melawat neraka. Kemudian bila berlakunya lawatan berkenaan, berlaku pula yang ketiga, iaitulah dialog ahli syurga dengan ahli neraka. Dan kita punya topik adalah membabitkan kawan. Jaga-jaga dengan siapa kita berkawan. Kerana apa yang dipaparkan dalam ayat-ayat ini membabitkan peranan kawan yang boleh menyesatkan. Jadi dialog ini memerlukan kepada kita pergi satu persatu, Fin. Saya cadang dari satu ayat ke satu ayat, Fin bacakan terjemahan, and then kita sembang. Habis satu ayat, saya bantu tadabbur, kita pindah ayat seterusnya. So kita ada tempoh yang sangat terbatas untuk kita pergi dari ayat ke ayat. Okey, Fin, kita mula dengan ayat 50, boleh? 50, okey. Ini bahagian pertama, iaitulah bahagian di mana ahli syurga melakukan sembang-sembang, perbualan antara mereka. Saya baca. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Apa terjemahannya, Fin? Lalu mereka menghadap satu sama lain sambil berborak-borak, bercakap-cakap. Kat sini, berhadap-hadapan, maksudnya satu orang berbual, satu orang bercakap, ahli syurga yang lain tidak memandang ke arah lain. Akan memandang kepada yang hanya memberikan ucapan. Okay. Dari satu sudut, inilah komunikasi ahli syurga. Hormat kepada setiap yang beri ucapan. Kalau satu orang bercakap, jangan buat benda lain. Dan ahli syurga pun, dia ada keperluan ke nak tengok phone. Antara yang boleh menyebabkan kita tak suka bersembang orang, kalau Fin setujulah. Kita nak cakap dengan dia tapi duduk main phone. Kita jadi putus mood terus nak bersembang. Tetapi ahli syurga dia tak perlu menghadap phone sambil bersembang. Sebab apa? Kita hari ini guna phone untuk apa? Kita buka phone untuk apa? Sebab kita ada hajat, kita ada keperluan. Syurga tak perlu untuk buka phone. Apa sahaja terlintas, Allah bagi. Jadi ahli syurga tidak ada sebarang hajat yang menyebabkan mereka perlu keluar daripada sesi perbualan berkenaan, ataupun tidak lagi memandang ke arah orang yang sedang nak bercakap tentang sesuatu. Jadi fa'aqbala tu dia menghadap. Jadi seronok orang nak sharing bila ada orang beri perhatian. Kemudian satu benda penting lah sebagai permulaan kita punya sembang ni adalah Allah Ta'ala kata fa'aqbala ni, kalau kita pergi dengan lebih mendalam, dia bermaksud telah berhadap-hadapan, Fin. Dia bukan akan berhadap-hadapan, dia adalah telah berhadap-hadapan. Sebenarnya apa yang sedang diceritakan Allah ni dah berlaku ke belum, Fin? Belum. Belum berlaku. Tetapi kenapa Allah kata telah berlaku? Telah berlaku di mana ahli syurga berhadap-hadapan. Syurga dah ada sekarang, tetapi belum ada penghuninya.
Allah menjelaskan dalam bentuk telah berlaku. Sedangkan sebenarnya ia belum terjadi. Kerana Allah Ta'ala nak didik kita, apa yang bakal diceritakan ini adalah pengetahuan yang benar dari masa hadapan. Dia bukan ramalan. Ramalan ini, kita kalau anggap ini ramalan, kita ada percentage, kita tak yakin. Sebab dah nama pun ramalan cuaca kan. Bukan keyakinan sangat. Gagal. Ya, walaupun dia profesor 30 tahun, mesti ada kesilapan boleh berlaku. Tetapi bila Allah menyebut tentang syurga, maka dia adalah fakta. Kita ni bila bunyi fakta, kita hanya merujuk kepada benda dah berlaku. Setuju kan, Bin? Fakta adalah benda dah jadi. Orang panggil fakta sejarah. Tetapi Quran, bila cerita tentang masa depan, benda belum berlaku, dia fakta. Dia fakta sebab pengetahuan Allah adalah benar dan tidak ada sebarang perubahan. Soalannya adalah, akukah kat situ? Kalau aku tidak di situ, aku kat mana? Yang tu kita kena risau. Jadi dialog ini terjadi antara ahli-ahli syurga bersembang sesama mereka sambil minum-minum. Ayat 50 ni dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya di mana mereka sedang minum-minum. Jadi biasalah, kalau saya pergi rumah Fin sebagai tetamu, pastinya disediakan minuman. Kalau tidak disediakan minuman, maknanya tuan rumah minta berambuh segera lah. Maknanya tak bersedia lah. Maknanya kenapalah datang waktu orang tengah ada kerja ni kan. Tapi kalau disediakan minuman, maknanya bersedia untuk menerima kedatangan tetamu. Jadi aksi minum-minum ahli syurga ini adalah aksi di mana mereka bersedia untuk bersembang dan berbual sesama mereka, sharing apa sahaja. Dan sekarang antara yang di-sharingkan, yang dikongsikan adalah memori, kenangan, nostalgia tentang kehidupan dunia. Jadi inilah babak sandarkan pada kenangan. Mari kita lihat ayat 51, Fin. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Silakan. Okey. Berkatalah salah seorang di antara mereka, yang ahli syurga tadi tu, sesungguhnya aku dulu kat dunia pernah mempunyai seorang teman. Jadi kita dapat lihat kat sini macam mana ahli syurga antara yang mereka bersembang adalah apa yang pernah berlaku kepada mereka di dunia. Nak faham ayat 51 ni macam ni lah. Umpamanya majlis convocation. Fin katakan dapat 4 flat. Kita dapat berapa dulu, Fin? Tak pernah, Ustaz. Okey. Tapi katakanlah ya, saya ataupun Fin dijemput untuk bagi ucapan. Kerana mendapat keputusan cemerlang. Agak-agaknya lah. Kalau dah orang universiti jemput untuk bagi ucapan, ramai orang sedang excited nak dengar. Kita orang berjaya. Orang semua excited nak dengar. Agaknya kita share apa? Pengalaman. Agak-agak Fin lah. Agak-agak Fin share apa? Kita macam dia susah nak struggle nak bangun tu kot. Setuju? Setuju? Kan sebab macam kita nak cakap tu macam mana? Sebab kalau tidak orang tak seronok dengan berjayanya kalau tak ada cerita sedih belakang. Betul, setuju. Apa yang menyebabkan saya berdiri di sini? Saya dulu ada banyak cabaran, ada banyak korin, ada banyak gangguan. Bukan mudah nak sampai dan diberi penghormatan oleh universiti ni, tuan-tuan. Jadi macam itulah ahli syurga. Ahli syurga, bila mereka bersembang sesama mereka. Ya, bila kita sebut sembang ni, Fin, dia menarik juga. Apa yang boleh menyebabkan Fin dengan saya berhenti bersembang? Maksudnya, IG 1 jam. Okey, katakan kita bersembang ni. Tiba-tiba Fin kata, Ustaz minta maaf lah Ustaz, kita dah terpaksa tamat di sini. Okey, kenapa Fin tamatkan sembang? IG cuma ada 1 jam, masa dah tamat. Okey, IG 1 jam tu kita letak kat tepi lah sebab IG memang 1 jam. Tapi kenapa orang bila bersembang, dia akan datang satu waktu tasbih kafarah. Minta maaf lah, saya kena berhenti kat sini. Kenapa kena berhenti? Sebab apa kena berhenti bersembang? Sebab? Ha? Tak tahu. Sebab apa, Ustaz? Sebab nak basuh pinggan.
Oh, sebab si sedang Faham lain. tak? Kenapa kita kena berhenti bersembang? Tak mana-mana tetamu datang rumah kita pun, Ha? takkanlah kita bagi dia bersembang sampai ke larut malam. Mesti akan ada satu ketika di mana minta maaf, saya beransur dulu ataupun Ya, tuan ya. rumah kata minta maaf, boleh berambut segera. Maksudnya, Oh, faham. kenapa kena ada bersembang tu berhenti? Sebab kita ada kerja. Kita ada komitmen lain. Kita ada urusan lain. Ahli syurga, Allah Ta'ala kata, yatasa'alun. Fi'al mudhari' maksudnya bersembang je kerja dia. Kenapa bersembang? Sebab tak ada kerja. Masya Allah. Mana Ustaz, ada kewajipan? ibadah semua dah tak payah langsung Ustaz kat sana. Tak ada. Mana ada? Masya Allah. Fin kalau rajin solat lah dekat syurga nanti insya-Allah. Tapi Subhanallah. kefarduan tak ada. Kefarduan tak ada. Sebab tu dalam syurga ni, kalau Allah cerita pasal syurga, antara ceritanya orang bersembang. Sebab tu nak masuk syurga ni, jangan duk banyak bersembang dekat dunia. Supaya dapat reserve masa sembang kat sana. Kalau nak bersembang boleh, tapi bersembang yang baik-baik je lah, macam apa yang kita lakukan ini insya-Allah. Okey. Yang satu lagi yang menarik, sebab saya rasa Fin orang yang belajar barangkali psikologi komunikasi, ke Fin belajar apa dulu? Betul lah? Ada social link. Okey, betul. Alhamdulillah. Cuba tengok ayat 51 tu. Kalau Fin bacakan terjemahan tadi, berkata salah seorang. Maknanya Allah Ta'ala menekankan ada satu orang bercakap. Ramai-ramai tu ada satu orang bercakap. Ini menunjukkan bila satu orang bercakap, dia akan mendapati suasana yang seronok untuk dia sharing kerana tidak adanya gangguan, kekacauan, apa ni orang panggil, menyampuk yang tak perlu. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan setiap ahli syurga bila bersembang, dia rasa kepuasan. Sebab tu antara cara untuk reducekan stres adalah bagi peluang orang tu bersembang lagi, bagi dia luar. So ahli syurga, setiap seorang tu, dia tak berlaku di mana saya 1 jam, kejap lagi setengah jam. Tak, semua orang ada waktu yang sangat banyak untuk bersembang. Sehingga kalau satu orang bercakap, dia boleh bercakap sesuka-suka hatinya berapa lama dan tidak ada orang rasa macam kena beransur dah ni. Tak ada. Jadi setiap satu orang bercakap, dia akan dapat bercakap dengan penuh kepuasan. Dan yang penting, dia kata di sini, dulu saya dekat dunia ada Corin. Corin ni, Fin rasa maksudnya apa? Kawan lah. Kan kita semua ada satu Corin tu. Tapi tu yang jin Ustaz. Saya tak ingat. Betul. Itu tafsiran yang pertama. Setiap manusia diuji dengan satu Corin. Berdasarkan ayat Quran yang lain, dan Corin itu adalah syaitan. Tetapi syaitan bukan hanya bangsa jin. Syaitan juga adalah dari kalangan manusia. Dalilnya adalah minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dia memberikan was-was. Jadi Corin di sini dia berasal daripada perkataan coronavirus. Bukan itu. Dia berasal daripada corona. Corona ni maksudnya sesuatu yang menambat seseorang daripada bebas bergerak. Jadi tali bila diikat kuat kepada mana-mana hamba ataupun hamba tawanan yang menyebabkan dia sukar untuk bergerak, yang tu orang panggil makrun, dia telah ditambat. Nak katanya Corin ini adalah kawan yang sentiasa mempengaruhi kita. Tapi kalau menggunakan konsep tu, itu sangat bertepatan Ustaz. Antara masalah orang-orang yang nakal macam saya nak berhijrah adalah merasakan terikat dengan kawan-kawan. Sebab kalau nak pergi, kawan ada dekat belakang. Nak pergi, kawan tak kasih pergi. Ustaz faham? Daripada Ustaz bagi tu, it fits untuk kami-kami yang nakal ni. Subhanallah. Allah Ta'ala memilih perkataan yang tepat sekali pada menggambarkan struggle ahli syurga nak ke syurga. Antara struggle-nya adalah macam mana aku nak bebas. Aku terlalu dikepung oleh kawan-kawan yang selalu
sarkastik, yang selalu memandang rendah perubahan dan hijrah yang kita lakukan. Bila kita macam tak boleh nak melepaskan diri daripada diorang, maknanya mereka ini adalah Qorin. Kalau berdasarkan perkataan Quran ini adalah Qorin. Tapi nanti kat ujung, Fin ingatkan saya, kita jangan korinkan orang. Ini satu benda yang kita kena sebut di ujung nanti. Jangan kerja kita korinkan orang lah. Tetapi ahli syurga, Allah Ta'ala gambarkan, mereka memang mengiktiraf, di sana memang ada mereka yang mempunyai sifat qarim, mengongkong. Dia tak boleh nampak ada perubahan pada kawan baik dia. Dia akan mempengaruhi agar perubahan itu tidak berpanjangan. Okey. Jadi ini tengok sesungguhnya aku ni. Tengok ahli syurga bila bercakap ini. Jadi menggambarkan keseronokan sharing yang sedang berlaku dan orang memberikan perhatian. Sehingga dia mengatakan aku ni dulu dekat dunia tu ada qarin. Di sini juga kita belajar ahli syurga tidak luput memorinya. Kenangan itu segar bermain dalam fikiran. Ayat 52, yaqulu innaka laminal musaddiqin. Silakan Fit. Apakah kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Jadi di sini antara perkara yang dilakukan oleh Qorin berkenaan adalah provok ataupun ini Qorin yang cakap. Qorin. Qorin. Sebab daripada tafsir kadang-kadang it's confusing. Kita tak tahu ni siapa yang cakap. So bila saya cakap clear sikit. Alright. Dia panggil yalah cabaran di pihak kita juga kerana yang cakap ni siapa dia pula dah kan. Sebenarnya yang cakap ni Qorin lah. Dan ayat 52 ni adalah saya boleh katakan kotak hitam lah. Suara nahas tu dimainkan balik. Apa yang menyebabkan dia ke neraka? Sebab ni pita rakaman tu. Ahli syurga ni berkata, hampa nak tahu tak dia kata apa kat saya? Itu tidak bahasa ahli syurga lah. Tu bahasa saya. Nak katanya kawan-kawan semua, kawan tahu tak, orang-orang tu sangatlah mempengaruhi saya. Dan antara benda yang dia selalu cakap kat saya, selalu cakap ni yang menyebabkan ayat Quran di situ, Yaqul, fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' ni maksudnya, sentiasa sangat dia mencari ruang untuk attack saya. Dalam pelbagai bentuk, dan dia bukan just saya, dia just tanya soalan je. Tapi kerana dia terlalu berpengaruh dalam hidup saya, soalan tu menyebabkan saya hampir-hampir tertanya-tanya balik. Betul ke apa saya buat ni? Kan? Jadi, innaka laminal musaddiqin. Adakah kamu ini daripada orang-orang yang membenarkan? Membenarkan apa, Fi? Hari kebangkitan. Betul. Membenarkan hari kebangkitan, hari kehidupan selepas kematian. Dan pada ayat seterusnya, ahli syurga ini memperincikan lagi ungkapan Qorin berkenaan kepada dia. Betapa sharp betapa details memori ahli syurga sehingga ucapan full Qorin berkenaan segar dikongsikan sesama ahli syurga. Idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun. Okey, apa maksudnya, Fin? Apabila kita dah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Jadi ini adalah satu bentuk serangan ataupun perkataan seolah-olah dia berkata kepada kita, Qorin ini berkata kepada kita, kamu dari kalangan orang yang mempercaya kau dah masuk geng tu ke? Geng yang percaya lepas jadi tanah, jadi tulang yang reput ni akan ada kehidupan semula. Lamadinun maknanya berdepan dengan hari ad-din. Maliki yaumiddin. Oh, kau dah join geng diorang Geng yang duk sembang pasal apa, entah pasal lepas mati duk
balik, lepas mati hidup balik tu ada pembalasan yang sangat detail pada segala apa kita buat gitu dia macam tu Fin. Jadi ini boleh berlaku dalam bentuk lisan, Fin. Yang kita risau, dia boleh berlaku dalam bentuk bukan lisan. Perkataan ayat 53 ni, dia boleh berlaku dalam bentuk bukan lisan. Maksudnya, orang tu tak kata pun dia tak percaya pada hari kebangkitan. Tapi apa yang dia buat kepada kita, seolah-olah mencabut kepercayaan berkenaan. Contoh, Korin berkenaan mempelawa kita buat maksiat. Dan dia perli kita, dah tak nak couple-couple ke? Dah join squad Amar Ma'ruf ke apa ni? Alah, jom lah. Jadi, Korin berkenaan tidak putus asa untuk mempelawanya melakukan maksiat. Dan sepanjang Korin ini berusaha, kawan ini cuba berusaha untuk mempengaruhi, dia berusaha sedaya upaya untuk kawan yang cuba dipengaruhi, yakni ahli syurga tadi tu, tak ingat hari pembalasan. Yang Korin ni tak sebut pun ayat ni. Dia tak sebut pun. Ya ke? Lepas mati hidup balik. Sebab barangkali kawan baik kita tu orang Islam. Barangkali kawan baik kita tu kawan baik kita yang dulu mungkin belajar agama. Tetapi berlaku sesuatu kepada dia menyebabkan dia bertukar 360 darjah dan dia mula mempengaruhi kita. Jadi antara yang boleh dilakukan oleh Korin adalah dia tak sebut dia tak percaya. Tetapi dia akan menyebabkan kita buta adanya hari pembalasan. Dia ajak kita buat maksiat balik, jomlah U-turn balik kan. Jomlah patah balik. Pergi minum ke, pergi clubbing ke mana. Dan dia cuba sedaya upaya menyebabkan kita tak nampak apa yang kita belajar dekat usrah tu. Dia menyebabkan kita dah lupa dah ayat Quran yang pernah kita baca pasal hari kiamat. Dia menyebabkan kita tak percaya pada hari pembalasan. Dia tak cakap pun dekat mulut. Dia tak cakap. Tetapi tindakannya adalah untuk memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari pembalasan. Jadi ini boleh termasuk dalam ayat ni. Dia buat kita fikir betul ke apa kau buat ni. Macam kau buat apa macam ni. Orang lain semua tak ada pun macam ni. Dia buat kita question perubahan kita and everything. Subhanallah. Okay. Betul. Kalau kita tengok ayat tadi, sebab tu Allah jadikan dia dua ayat yang berpisah, Fin. Ayat 52 tadi, dia menyebabkan kita ragu. So apa yang Fin kata tadi, itu ayat 52. Pertanyaan, provokasi menyebabkan kita jadi ragu. Betul ke apa saya buat ni? Tetapi yang 53 ni, dia menyebabkan kita tak nampak adanya pembalasan kalau aku kembali bermaksiat. Entah macam mana bijaksana dan liciknya dia menyebabkan kita jadi, kita bukan tak tahu, Fin. Kita tahu ada pembalasan kalau berzina. Kita tahu ada pembalasan kalau mencuri. Kita tahu tetapi tidak mahu untuk meninggalkan. Tak ada kekuatan untuk meninggalkan. So dia bagi kepada kita, Ustaz. Dia macam kita mabuk lah. Ayat-ayat dia menyebabkan kita mabuk. Jadi tak nampak. Jadi tak sedar. Jadi macam, why not? Dia jadi why not aku balik pada keseronokan yang pernah aku rasa dulu. Wala'iyadzubillah. Okey. Kemudian, sebelum kita pergi pada ayat seterusnya lah, saya cuba nak bangkitkan keseronokan kawan-kawan yang ikut. Masya Allah, ramai malam ni. Daripada kawan-kawan yang mengikuti, yang follow Puan Fin Jamal. Saya nak kita rasa seronok dengan babak ni. Macam ni lah. Katakan Raya Haji nanti Fin ataupun suami mungkin dah lama tak balik kampung kan sebab PKP kan. Dah lama kita tak nak balik kampung. Mama kat rumah kata, siapa balik Raya Haji ni, Mama akan share setiap seorang rahsia-rahsia masa kecil. Okey. Agaknya lah kan? Agaknya lah. Fin balik lah kalau macam tu Mama kita buat kat kita. Mak dia lagi Fin kan? Mak dia lagi. Mak tiri. Okey. Kalau itu dilakukan oleh mak kita lah. Siapa tak excited nak balik kampung? Mama kita ada rahsia. Dia tak pernah cerita kat kita ada benda kita buat masa kecil. Ini satu benda kita kena ini. Lalu kita jadi gairah nak balik ke kampung. Sebab ada
rahsia di waktu kecil yang mama kita nak ceritakan. Jadi ini perumpamaan supaya kita semua ada sebab nak balik ke kampung. Kita semua ada sebab untuk rasa kena pergi ke syurga tu. Sebab apa? Sebab di situ nanti akan adanya rahsia-rahsia disembang, dikongsi-kongsikan yang membabitkan masa kita di dunia. Saya harap kawan-kawan semua faham metafora tadi tu. Nak katanya, aku kena ke syurga macam ni. Ayat ni cerita, banyak benar rahsia yang akan disembangkan di syurga tu. Aku kena balik macam ni. Jadi siapa tak nak balik kalau macam tu? Mama kata ada banyak rahsia Mama nak kongsi. Yang mungkin korang semua terlupa ataupun ingat tapi dah tak berapa ingat. Semua tu detail dalam diary Mama ni detail. Mama rakam, cuma Mama tak pernah present kat korang semua. Mama tak pernah cerita. Mama biarkan korang besar panjang supaya Mama ada banyak sebab di kemudian hari untuk korang balik kampung. Antaranya adalah diary rahsia tu. Jadi saya bagi perumpamaan nak katanya kenapa kita kena ke syurga dengan ayat-ayat macam ni. Sebab di syurga tu ayat-ayat macam ni akan kata ada banyak kenangan akan disingkap. Akan banyak nostalgia akan dibawa bersembang antara ahli syurga yang menyebabkan seronok suasana berkenaan. Okey, Fin, ya. Macam saya baca, ahli-ahli syurga dia suka berbual-bual macam tentang ibadah-ibadah diorang ketika di dunia tu, Ustaz. Betul? Ahli syurga. Jadi maksudnya satu hari nanti insya-Allah semoga kita semua bercerita lah dulu masa dekat dunia kita layan tazkirah Ustaz Syarif dekat live. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat jadi bahan sembang di syurga. Wal'iyadzubillah daripada neraka. Apa kita buat jadi bahan sembang di syurga. Mudah-mudahan bertemu balik. Ya, Fin jumpa kawan-kawan balik di syurga. Ingat tak dulu kita bukan mudah nak buat keputusan nak berubah ni. Kan? Jadi segala apa yang kita buat ni kita kena ingat. Pilihan antara dua je. Jadi kenangan yang baik atau jadi bahan untuk didakwa. Ya. Jadi wal'iyadzubillah lah daripada pilihan yang kedua. Okey. Kita teruskan film boleh ya? Baik. Okey. Perbualan ahli syurga ini juga mengajar kita nak ke syurga ni kena struggle, bukan jalan mudah. Semua orang ada korin dalam hidup dia. Sebab Allah Ta'ala tidak jadikan ahli syurga ni boleh pergi dengan mudah. Dia ada struggle, dia ada peperangan dalaman yang mesti dia hadapi. Ada perkataan-perkataan di luar yang mengganggu dia. Jadi harganya mahal, tu je poin saya. Harga tu mahal. Kalau kita struggle sampai mati datang. Sampai malakut mau datang jemput, kita dalam mood struggle, melawan, tidak mahu kalah, maka mudah-mudahan kesudahan kita adalah babak ni lah. Mudah-mudahan. Okey. Sekarang bahagian kedua, Pin. Bahagian kedua ini adalah mengintai ataupun menjenguk, melihat ya babak ahli neraka. Dia sambungan daripada sembang-sembang ahli syurga, tapi kita baca dulu ayatnya. Qala hal antum muttali'un. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Okey. Tadi ahli-ahli syurga bersembang. Dan apa kita belajar tadi, Fin? Satu orang ahli syurga bila bersembang semua orang beri perhatian, tak ada orang pegang phone nak tengok siapa WhatsApp sebab tak ada keperluan. Kita buka phone ada bisnes belum selesai. Di syurga anda nak buat bisnes buat apa? Okay, tadi kita belajar apa lagi kita belajar tadi? Ahli syurga mengimbau memori macam mana mereka boleh naik ke pentas convocation tu. Ya, bukan mudah nak datang ke pentas ini dan diiktiraf sebagai pemenang. Kamu sampai ke syurga sebab apa? Kamu mungkin nak tengok tak tempat dia. Mungkin bayangkan yang tengah share tu, kepuasan bagi dia adalah jom kawan-kawan semua kita tengok kesudahan dia. Sebab kita tak tahu apa kesudahan dia yang sebenar. Why not kita jenguk dia? Ini yang berlaku. Lalu apa yang terjadi adalah ayat 55. Silakan, Vin. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Muttali'un ayat sebelumnya tadi ataupun fattala'a ini antara kefahamannya adalah menjenguk ke bawah, Fin. Kalau ada telaga, kita bila jenguk atas, ada air tak di bawah, itu dia panggil ittala'a. Menjenguk. Ini menunjukkan syurga ni duduk kat atas. Tinggi. Neraka duduk kat bawah. Hina. Dan jarak syurga dengan neraka, Allah jalan yang lebih tahu, kan. Berapa abad tahun cahaya, berapa ratus ribu juta kilometer. Tetapi ayat 55 ni Allah Ta'ala guna perkataan fa. Fa ni maksudnya dengan mudahnya, dengan pantasnya mereka dapat akses kepada individu qarin berkenaan. Tadi kawan-kawan nak tengok tak? Jom tu dia bukan memerlukan semua orang bersedia naik bas sekolah pergi lawatan. Dia bukan berbentuk ada gunung tinggi. Kalau kita nak tengok ahli neraka ni, kita kena panjat gunung berkenaan. Dah, di sidang itu, di majlis itu, kalau hari ni teknologi apa ya, Fin? PowerPoint. Yang mana Kalau kita tengok, buka tekan, kan? kita buka. Bukan PowerPoint, Fin. Kalau PowerPoint nak present, teleconference lah. Kita macam Fin di rumah Fin, saya di rumah saya. Teknologi apakah ini? Sampai tak perlu bersusah payah untuk kita mengatur pertemuan, tak perlu. Itu teknologi manusia. Macam mana dengan mudahnya satu orang jauh di katakan Fin di Amerika, katakan, kan. Saya rasa teknologi IG, teknologi StreamYard, teknologi apa lagi teknologi orang duk guna sekarang ni musim PKP ni yang untuk buat online courses ni. Orang tu duduk merata-rata dunia. Tapi mudah sahaja boleh muncul depan mata apa sedang berlaku kepada fulan bin fulan. Itu teknologi manusia. Allah Ta'ala ada teknologi, ada kaedah. Yang mana teknologi ini bukan sekadar boleh anda tahu secara exactly, itu dia, bukan orang lain. Itu dia yang saya maksudkan tadi, kawan-kawan. Dia duduk kat tengah-tengah neraka. Apa maksud sawak tengah-tengah neraka? Tengah ni maksudnya, usahalah kau mana pun nak keluar, kau tetap kat tengah. Maksudnya, dia tak akan mampu menghampiri tepian sekalipun. Sebab pintu keluar ni kat tepi lah, kan, Fin, kan? Pintu keluar neraka ni, dia mesti ada di sempadan, di tepi-tepi. Tapi lelaki ahli syurga ini mengatakan, bukan lelaki syurga ini mengatakan, Allah mengatakan, lelaki syurga mendapati qarin ini duduk kat tengah dengan api yang marak menjulang di sekelilingnya. Dia cuba lari ke sana, dia cuba lari ke sini, dia cuba lari ke depan, ke belakang, tetapi ia masih lagi berada kekal di tengah. Menunjukkan apa? Dia tidak mampu untuk melepaskan diri. Dia tidak mampu untuk dia gagal nak mendapat keringanan walaupun sedikit, kerana dia berada di tengah-tengah pusat neraka berkenaan. Kemudian kita belajar juga kenapa ahli syurga bawa kawan-kawan untuk melihat ahli neraka. Sebab dia nak membuktikan, aku bukan cakap kosong, aku memang cakap benar. Dan apa akan berlaku kepada satu orang yang pernah ada musuh di dunia dahulu, musuh yang sangat ketat, ya. Bayangkan kita ni seperti Bilal bin Rabah, yang mana qarin itu bukan setakat tuannya Umayyah, tetapi tuannya itu pernah menyebabkan hampir remuk tulang dada Bilal ini. Jadi agaknya dengan melihat, dengan diperlihatkan orang yang pernah memusuhi dia dan hampir-hampir menyebabkan dia murtad, apa akan berlaku kepada ahli syurga berkenaan, Fien? Dia satu bentuk apa? Kepuasan. Betul. Dan Allah tak rakamkan pada ayat seterusnya, 56, yang ahli syurga ini mengatakan, Allah, kesiannya, ya Allah, ampunkanlah dia. Tak. Ini dalil menunjukkan ahli syurga melihat sesiapa pun dalam neraka,
dia takkan ada simpati. Ya Allah. Allah Ta'ala menjadikan ahli syurga adalah ahli yang mengiktiraf keadilan Allah dalam hisab. Ahli syurga, batu kita ni jangan duk guna logik kita sangat. Maksud guna logik kita ni, kenapa tak simpati? Kawan baik dia sendiri kena ganyang. Kawan baik dia sendiri kena belasah. Takkan dia tak boleh bagi syafaat pada kawan. Hello brother, kita jangan guna logik kita. Kita tak pernah sampai ke syurga. Kita tak lalu lagi checkpoint menuju ke syurga tu. Jadi jangan terlalu bermain dengan logik. Yang penting kita belajar daripada ayat ni, ahli syurga tiada simpati. Kerana mengiktiraf keadilan Allah. Once anda iktiraf keadilan Allah dalam membalas, lalu kenapa nak protes? Orang yang merayu agar dibebaskan daripada neraka, ya, adalah orang yang tidak setuju dengan keputusan Allah. Dan ini bukan sifat ahli syurga. Okey? Jadi ini yang terjadi pada ayat 56. Fin bacakan terjemahannya. Saya masih terkesima. Saya tak pernah dapat lagi apa yang Ustaz cakap, ahli syurga tak ada simpati tu. Tapi saya faham Ustaz yang kita akan iktiraf keadilan Allah tu, tapi subhanallah orang-orang Allah Ta'ala selalu sebut air sungai mengalir. Kita bila minum air itu, Allah bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Sebab tu ahli syurga jadi adik-beradik. Sebab tu kita akan sembang. Kan tadi ada acara sembang. Dan bukan kita kenal belaka pun. Yang ni mungkin zaman Nabi Nuh. Dalam usurah kita tu daripada zaman, mungkin dalam usurah kita tu entah lelaki dari hujung kota surah Yasin yang kita tak tahu siapa dia. Jadi wallahualam, mungkin kita berada di kedudukan yang sama dengan diorang. Allah maja'alna minhum, mudah-mudahan walaupun aku rasa aku tak layak, tetapi siapa tahu datang ziarah dan kita bersembang sesama kita. Dan bila kita bersembang begitu, apa tadi isunya tadi, Fin tanya apa tadi? Ni macam air sungai tadi tu, dia yes. Jadi adik-beradik belaka. Jadi macam seronok nak bersembang macam adik-beradik. Adik-beradik bila bersembang, mana kita adik-beradik yang betul lah. Adik-beradik yang betul, dia akan bagi perhatian bila orang melakukan luahan, sharing. Jadi apa yang nak disebutkan, ahli syurga dibersihkan Allah daripada penyakit-penyakit hati, seperti tidak setuju dengan hukuman Allah kepada ahli neraka. Walaupun ahli neraka adalah isteri sendiri seperti isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, suami sendiri Firaun, anak sendiri anak Nabi Nuh. Jadi ia boleh berlaku. Wal'iyadu billah. Allah selamatkan keluarga kita. Ya, dan Allah selamatkan kita semua. Okey. Qala, ini bahagian ketiga Fin, bahagian ketiga, bahagian terakhir yang saya sebutkan tadi, berlakunya dialog. Ini kalau bayangkan Fin, kita berkomunikasi sekarang ni tapi tak boleh nak cakap. Tadi nak cakap ni, ada masalah dekat audio ni. Saya nampak Fin. Okey, bayangkan kita dinampakkan Allah dengan alam lain, namanya alam neraka, kita di alam syurga. Entah macam mana boleh duduk nampak dekat, tak tahulah. Dia macam drone ke, ataupun UFO pergi masuk, kita tak tahu macam mana. Tetapi memang nampak dekat. Memang bukan orang lain, inilah Korinnya. Ya. Lalu bukan setakat dinampakkan Allah Ta'ala bagi peluang untuk bercakap. Ni benda ni main peranan untuk bercakap sampai ahli neraka Korin itu dengar. Kenapa Allah Ta'ala benarkan bercakap? Sebab menambah kepuasan ahli syurga dan menambah penderitaan ahli neraka. Sebab once kita boleh cakap benda yang kita tak boleh cakap kat dunia dahulu, sebab kamu punyai pengaruh ke atas saya. Kamu cakap macam-macam pada saya dulu, saya tak berani nak cakap balik. Dan sekarang peluang saya cakap balik. Mungkin ya, status orang-orang yang bernama Korin ini adalah orang yang benar-benar buat jenayah besar. Ya, yang benar-benar kaki maksiat sampai tidak pernah bertaubat. Ya, bayangkan Fin, ahli waris keluarga MH370, MH17. Sampai ke sekarang tak tahu siapa tembak. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubatnya kalau taubat nasuha. Tapi kalau dia tidak bertaubat dan terus jadi kaki maksiat,
Ini Qorin. Yang apa perasaan agaknya bila kita dapat jumpa akhirnya dengan orang yang menyebabkan kematian keluarga kita? Oh. Naluri tu ada tak naluri tu? Naluri supaya dia layak dibalas. Saya tak nak balas. Allah Ta'ala didik saya untuk saya jangan balas dendam. Saya serah pada Allah untuk balas. Dan inilah pembalasan. Antara kepuasan dalam pembalasan adalah yang dizalimi boleh kecek dengan orang yang menzalimi. Dan yang menzalimi akan menambah derita. Kerana mendengar ucapan ahli syurga dan ahli neraka juga akan nampak ahli syurga yang datang kepada dia tu. Dengan segala nikmat yang menyebabkan, tolonglah bagi air sikit dekat kita orang. Itu dirakamkan dalam suratul Araf. Tetapi ahli syurga kata, innallaha harramaha alal kafirin. Allah haramkan ya kepada orang kafir daripada mendapat walau setitis minuman. Okey, itulah bahagian ketiga ayat 56. Fin dah bacakan tadi ke belum? Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakan aku. Tengok ya. Betapa besarnya pengaruh kawan-kawan ni, tuan-tuan. Saya nak tegaskan di sini, mungkin takut jap lagi tak sempat nak remind saya. Ya, kawan-kawan walau jahat macam mana sekalipun, kita kena bantu. Kita kena seru. Kita kena cakap something. Dan kita kena yakin Allah bagi ganjaran bukan berdasarkan dia berubah ke tidak. Allah bagi ganjaran berdasarkan perkataan kita tu. Berlaku ke tidak, baik ke tidak. So jangan korinkan orang. Ya, tetapi hati kita apabila mula diajak, apabila mula dipengaruhi, masa ni kita kena berpegang dengan ayat ni. Aku sedang diuji oleh korin. Satu orang yang cuba nak sedaya upaya mempengaruhi saya. Sebab tu ayat 56 ni, hampir-hampir demi Allah kau menyebabkan aku jatuh. Laturdin, dia berasal daripada ardaha yang bermaksud dijatuhkan. Hampir-hampir sebab kamu, aku jatuh sebagaimana kau jatuh dalam neraka. Ini menunjukkan sebelum ahli syurga ini diperlihatkan dengan korinnya, dia melihat dahulu adegan lelaki itu dihumban daripada atas, jatuh ke bawah. Bila jatuh Fin ke bawah neraka, bayangkan orang jatuh daripada tingkat 20, bayangkan orang jatuh tingkat 200, anda nak sembang dengan apa lagi? Dia dah jadi mayat dah, betul tak Fin? Tapi Qorin itu tak jadi mayat. Dia berada dalam keadaan yang sangat merana. Kita bercakap dengan dia masa dia di puncak merana tu. Dan akhir sekali, ayat 57, Fin, silakan. Dan sekiranya bukan kerana nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ini adalah ucapan-ucapan ahli syurga yang mengajar kita betapa dahsyatnya serangan kawan-kawan ni. Jangan salah pilih kawan. Ya, kawan yang salah kita tegur, tetapi jangan sampai apa yang patut saya buat, ya, apa yang sebenarnya saya perlu buat, yang saya nak maksudkan prinsip hidup kita dipengaruhi oleh kawan-kawan yang barangkali ya menyebabkan kita lupa pada hari pembalasan. Jadi jaga-jagalah semua rakan-rakan yang menonton hampir 500 lebih ni. Dan menariknya ayat 57 ini, lelaki syurga ini berkata, kalaulah tidak kerana nikmat Tuhan saya akan menjadi orang yang dihadirkan. Muhbarin ni, Fin, maksudnya orang yang diheret untuk hadir. Hati tak nak, tetapi terpaksa hadir. Okey, kalau saya boleh tanya, Fin, kenapa cikgu kelas ambil kehadiran? Sebab nak pastikan student tu ada kat dalam kelas kita. Biasanya cikgu ambil kehadiran bila? Awal kelas, tengah kelas, hujung kelas? Hujung kelas. Awal. Itu lecture kot. Itu lecture kot kan. Permulaan. Biasanya semak kehadiran ni, kalau tentera lah, Fin. Kalau dalam komando ni, dia nak cek kehadiran tu masa sebelum bergerak ke, tengah bergerak, lepas bergerak. Maka tak ada faedah lah buat spot check bila dah bergerak. Jadi, okey, semua askar dah bersedia ke belum? Ya, Syahri dah ready belum? Fin dah ready belum? Jadi semak kehadiran.
berlaku sebelum berjalan. Macam Nabi Sulaiman lah, dia cek burung huhu ada ke tidak sebelum berjalan. Wa tafaqqada at-tayr. Jadi nak katanya, kenapa Allah sebut, kenapa lelaki syurga ni kata, kalaulah tidak kerana nikmat Allah, aku pasti habis kemari, habis ke neraka. Sebab habis ni adalah perkara pertama terjadi sebelum azab. Allah tak cerita pasal azab. Allah cerita pasal dia habis, baru habis. Maknanya habis sahaja adalah satu kesakitan. Belum masuk lagi. Habis sahaja dan melihat neraka depan mata adalah kesakitan. Belum masuk lagi. Dan Quran banyak sebut, habis sahaja, tak masuk lagi. Lelaki tu dah kata, thubura. Mana mati datanglah kepada saya. Mati mana mati datanglah kepada saya. Tak sanggup nak dihumban ke dalam neraka. Dan kalau kita lihat, ada tak respon ahli neraka ataupun korin berkenaan? Sepanjang ahli syurga dipertontonkan dengan keadaan ahli neraka ni. Fin, perasan tak? Korin tu ada respon tak? Tak ada. Tak ada respon sebab orang yang sihat dengan orang yang sakit, mana yang banyak bersembang atau akan banyak bercakap? Orang sihat. Orang sihat. Orang yang moodnya baik dengan orang dalam mood tak baik, mana yang akan banyak bercakap? Orang mood baik. Kan? Sama juga pendiam dengan orang yang tak pendiam. Nak katanya ada sebab Allah Ta'ala tidak rakamkan respon ahli neraka bagi menggambarkan keletihan dia, kesakitan dia, dan dia bukan dalam keadaan yang nak respon. Dia dalam keadaan menyesal dengan ungkapan-ungkapan yang dilafazkan oleh kawan dia jugalah di dunia dahulu, tetapi dia gagal menjadikan kawan itu sebagai dia punya ikutan, ya. Bahkan dia sendiri yang mempengaruhi kawan berkenaan dan dia tidak bertaubat pada Allah, mati dalam keadaan yang menyedihkan. Dan last sekali, Fin, yang ini saya rasa sangat dia lelaki syurga ni kata walaula, cuba Fin tengok ayat tu, walaula, Ya, tak nampak. ayat 57, walaula walaula ni'matu rabbi okey, bulatkan perkataan ni'matu rabbi. Okey, nikmat Allah, nikmat Tuhan. Maksudnya, kalaulah tidak kerana nikmat Allah, aku pasti ke neraka seperti kamu. Ahli syurga, dia kata, ya, kalaulah tidak kerana nikmat Allah. Ahli syurga tak kata pun, kalaulah tidak kerana fulan bin fulan yang menyuruh saya kepada agama, saya pasti akan tergolong daripada ahli neraka. Kalaulah tidak kerana organisasi ini, saya pasti ke neraka. Kalaulah tidak kerana halaqah ini, saya pasti akan ke neraka. Kalaulah tidak kerana ustazah ini, saya pasti ke neraka. Ahli syurga tak mention pun asbab. Ahli syurga mention musabbab. Jadi bila kita bertemu dengan orang yang membimbing kita kepada agama, kita kena bersyukur kepada musabbab dan berterima kasih kepada asbab. Kerana ahli syurga, tengok macam mana dialog diorang. Allah Ta'ala menunjukkan, ya, sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu ada kekuatan untuk berdepan dengan korin, ya, saya, ya, ataupun Fin, atau kawan-kawan yang lain, ada kekuatan untuk macam boleh tahan maki, boleh menghadapi apa pun orang kata, ya. Jangan sekali-kali menganggap kekuatan tu datang sebab saya ni memang alhamdulillah lah, ya, selalu sangat baca kitab ni. Saya ni alhamdulillah lah, saya ada kekuatan sebab saya belajar dekat madrasah tertentu. Alhamdulillah saya tak kena neraka. Kamu berada di madrasah tu, kamu dapat kenal ustaz-ustazah tu, kamu dapat mengaji agama, sebenarnya itu hanya asbab. Nikmat Tuhanmu lah. Tuhanmu yang bagi nak jaga kamu. Kamu takkan kuat menghadapi provokasi korin kalau tidak Allah yang kuatkan kamu. Jadi ini halus, ya, macam mana dialog ahli-ahli syurga. Wallahu a'lam, Fin. Kita ada berapa minit lagi, Fin? Tak apa, Ustaz. Kita jalan lagi dalam 10 minit. Kita jalan je lah sampai berhenti dengan sendirinya.
Ada soalan Kevin? Kukutlah Okey. kalau ada. InsyaAllah apa kita buka dulu soalan kepada siapa yang nak bertanya. Okey, sementara kejap kita tengok type dulu soalan sebelum dia tanya soalan biar saya ajukan satu soalan daripada saya Ustaz. Tapi tadi masa tadi kita cakap pasal macam ahli syurga ni dia tak ada simpati tu, itu sampai sekarang terkesan pada saya. So macam mana maksudnya kalau kita nampak ahli keluarga kita sendiri kat dalam tu pun kita memang mampu untuk bertenang Ustaz ya? Kalau Allah Ta'ala bagi Nabi Nuh dapat tengok isterinya, Betul. ataupun Nabi Lut dapat tengok isterinya, atau Asyah dapat tengok suaminya, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tengok bapa saudaranya Abu Talib, ahli syurga takkan ada simpati. Inilah dalil dia. Tak ada simpati. Okey? Cumanya jangan meramal begitu. Betul. Maksudnya jangan berharap itu berlaku sebab kita masih di dunia bersama keluarga yang tersayang, masih hidup. Cuma barangkali dia berada di pegangan yang berbeza, Fin. Maka tugas kita adalah teruskan menyelamatkan dia. Ya? Cik Ustaz, soalan tadi ada yang tanya soal ada orang ulang. Macam tadi kan kita cakap macam ahli syurga tak boleh nak tolong orang bawah. Macam mana pula ada hadis yang sahabat kalau bersahabat kerana Allah dia boleh bagi syafaat pada kawan dia tu kan? Kalau Fin kata ada hadis yang menyebut kawan boleh bagi syafaat pada kawan, saya kena teliti balik kot. Saya kena teliti dan kita buat siri 2 Fin. Boleh Membabitkan kawan ni sebab kalau rakan-rakan semua dah halang mencatat tu, kita ada satu lagi ayat penting pasal kawan ni. Bahkan bukan kawan, soalan Fin tadi pun ada kat situ, iaitulah adik-beradik salah seorang dalam syurga dan neraka. Okay. Adik minta dengan abang ataupun abang minta dengan adik. Dia dalam bahasa Arabnya, ya akhi qad ihtaraktu fa'aghithni. Bang, tolong bang, abang tak nampak ke saya terbakar ni, tolong saya bang. Ataupun kalau ikut satu lagi di sini, yunadi ar-rajulu akhahu aw abahu. Ayah, tolong ayah, ayah tak nampak ke anak ayah kat sini ni? Afid alayya minal ma'. Jadi ini tafsir Ibnu Abbas kepada ayat yang kita sembang siri 2 nanti, Fin, iaitulah suratul A'raf ayat 50. Okay. Sebab Ibnu Abbas bila dia tafsir ayat ni, dialog ahli syurga dengan ahli neraka, dia sampai ke satu tahap Ibnu Abbas mengatakan dialog ini boleh terjadi antara adik-beradik dengan ayah anak. Betul? Ayah dengan anak. Jadi lalu respon ahli syurga adalah innallah harramaha alal kafirin. Jadi saya akan bawa soalan ini, iaitulah benarkah kawan boleh bagi syafaat kepada kawan? Dan sebab saya tak sempat buat bacaan banyak, Fin. Ini barangkali kita bawa siri 2 Boleh. Sebab berlaku ke tidak syafaat, di mana apa pula cerita tentang adanya ahli neraka yang kembali ke syurga. Walaupun dalam keadaan yang kita sedia maklum ada tanda-tanda dia. Jadi kita bawa ke sana insya-Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan tu, Fin. Okey. Ya. Kalau Ustaz setuju kita buat siri kedua, yang kat bawah-bawah semua dah suka dah Ustaz, dah semua setuju. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah untuk peringatan untuk saya juga. Allah. Okey, rasa dah 9:30 ni saya minta Ustaz untuk rangkumkan Ustaz, dan soalan-soalan korang nanti kita kumpul, kita bagi siri kedua. Subhanallah. Saya nak tutup dengan kita boleh amalkan doa ni kot. Doa mengelakkan daripada kawan yang buruk.
Okey, dia hadis yang berstatus hasan. Jadi kita boleh amalkan doa Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Fin cuba follow sebab saya nak semak adakah didengari dengan baik ataupun ada sebutan yang tak berapa jelas. Allahumma inni a'udzu bika min 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 yaumis su'. Yaumis su' itu yang pertama. Yang kedua, wa min lailatis su'. Okey, itu yang kedua, lailatis su'. Yang ketiga, wa min sa'atis su'. So yang ketiga ni sa'atis su'. Tak apa Fin catat yang terjemahan pun tak apa. Wa min yang keempat, wa min sahib as-su'. Wa min sahib as-su'. Dan akhir sekali yang kelima, wa min jaris su' fi daril muqamah. Ya, fi daril muqamah, ya. Jarisu Wa min jaris su' fi daril muqamah. Fi daril muqamah. Okey. Yang pertama, ya Allah, lindungilah aku daripada hari yang penuh keburukan. Dalam hidup kita ni, kita tak tahu ada satu hari yang sangat malang. Allah, jauhilah aku daripada satu hari yang memang kita frustrated, depressed. Kita tak tahu hari itu. Hari itu pasti datang. Tetapi minta Allah jauhkan. Minta Allah jauhkan. Dan wa min lailatis su'. Malam ni kadang ada rencana-rencana buruk diatur. Waktu malam lah biasa berlaku. Na'udzubillah. So doa ini penting. Wa min sa'atis su'. Ya, barangkali ada musuh merencana satu detik yang memang dia nak timpakan keburukan exactly pada waktu berkenaan. Maka minta Allah jauhkan. Wa min sahib as-su'. Dan ini yang penting ni. Jauhi kami daripada qarin. Daripada kawan yang kita duduk rapat dengan dia, kita berkawan dengan dia, kita tak boleh pisahkan diri kita dengan dia. Tetapi ternyata dalam diam, dia menikam kita. Dia menikam kita. Dan akhir sekali daripada jiran yang buruk di Daril Muqamah. Darul Muqamah saya tak sempat belik. Dia merujuk kepada akhirat atau merujuk kepada jiran ke? Nanti saya sembang balik dengan kawan-kawan semualah. Yang penting yang keempat itulah doa kita. Paling kurang Allahumma inni a'udzubika min sahibis su'. Itu paling kurang. Gitu. Yaumis su', lailatis su', sa'atis su'. Lepas tu sahibis su'. sahibis su', jaris su', fi daril Jaris su'. Jaris su' jiran yang buruk. Yang berencana keburukan. Subhanallah. Lagi Okay. Ustaz? Ada berapa minit lagi tu, Fin? Dia biasa ada timer ni kan? Tak, sekarang ni dah macam tak. Macam ikut suka hati je Ustaz sekarang. Oh, maksudnya dia tak keluar lagi 2 minit terakhir Tak ada. Sekarang tak ada. Okay, tak ada. Saya sebutkan yang kedua, beberapa penutup. Sekali lagi nak disebutkan agar kita kena berjaga-jaga daripada qarin, tetapi jangan qarinkan orang. Ni Ustaz cakap. Saya tak tahulah boleh faham ke tidak apa saya cakap tu. Kita kena rasa adanya qarin. Tetapi kita jangan mulut tu laser. Jangan kita mudah melabel kepada jiran ke. Nanti saya sembang balik dengan kawan-kawan semualah. Yang penting yang keempat itulah doa kita. Paling kurang Allahumma inni a'udzubika min sahibis su'. Itu paling kurang. Gitu. Yaumis su', lailatis su', sa'atis su'. Lepas tu sahibis su'. sahibis su', jaris su', fi daril Jaris su'. Jaris su' jiran yang buruk. Yang berencana keburukan. Subhanallah. Lagi Okay. Ustaz? Ada berapa minit lagi tu, Fin? Dia biasa ada timer ni kan? Tak, sekarang ni dah macam tak. Macam ikut suka hati je Ustaz sekarang. Oh, maksudnya dia tak keluar lagi 2 minit terakhir Tak ada. Sekarang tak ada. Okay, tak ada. Saya sebutkan yang kedua, beberapa penutup. Sekali lagi nak disebutkan agar kita kena berjaga-jaga daripada qarin, tetapi jangan qarinkan orang.
Ni Ustaz cakap Saya ni. tak tahulah boleh faham ke tidak apa saya cakap tu. Kita kena rasa adanya korin. Tetapi kita jangan mulut tu laser. Jangan kita mudah melabel orang korin. Maksud saya adalah kita kena ada minda seorang pendakwah. Kita kena cuba selamatkan. Tetapi biasalah dalam misi kita nak selamatkan orang. Ya, kadang orang tu dia ada kelebihan ke atas kita. Dia ada upaya tertentu ke atas kita. Jadi dalam hal ini kita kena kekal dengan prinsip ya Allah sedang menguji saya dengan unsur-unsur qarin. Maka waktu itu ayat ini akan beri kekuatan mudah-mudahan. Yang lain-lain saya rasa tak ada, Fin. Wallahu a'lam. Saya duduk semak juga ni kalau ada poin-poin yang terlepas, rasanya tak ada dah, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat lah daripada sembang kita malam ni, insya-Allah, Fin. Mungkin ada 1-2 soalan boleh Ustaz? Boleh kalau ada masa, saya masih bagi masa, insya-Allah kalau ada. Okey, yang siapa yang minta doa tu nanti Ustaz akan share doa tu. Saya akan share insya-Allah bersama dengan status hadis berkenaan, insya-Allah. Okey, daripada Farihaha, qarin yang Ustaz masukkan kawan yang jahat, mungkin maksudnya jenis kawan-kawan yang ajak buat benda jahat atau mungkin diri kita sendiri yang ajak kawan-kawan buat benda jahat. Setuju Ustaz? Betul. Kita sibuk nak korinkan orang. Kita tak sedar kita telah menjadi korin. Kepada orang lain. Kalau boleh baca surah ni sampai habis kalau boleh kan. Surah As-Saffat ni. Sebab bila kita baca sampai habis, Fin, kita akan kenal korin tu ciri-ciri dia apa, Fin. Sebab surah As-Saffat ni dia bukan ada ayat dialog ahli syurga dengan ahli neraka tu je, Fin. Cerita dalam ayat ni ada lebih kurang 100 berapa ayat, Fin, surah ni. 182 ayat. Dan lepas dialog ahli syurga dengan ahli neraka ni penuh dengan cerita Nabi-Nabi diuji Allah. Nabi-Nabi yang diuji Allah, banyak kisah Nabi-Nabi dipaparkan dengan ujian-ujian yang tersendiri. Jadi saya setuju dengan kenyataan ya, korin itu boleh wujud dalam diri kita. Sama ada kita korinkan orang, maksudnya kita tak sedar mengajak orang pada keburukan, wal'iyadzubillah, ataupun unsur-unsur perangai-perangai orang-orang terdahulu ada dalam diri kita. Sebab tu kena baca cerita-cerita tu. Sebab contoh cerita Nabi Nuh ada kat situ. Apa sifat qarin? Maka berdasarkan cerita kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kita akan dapat fahamlah apa yang dimaksudkan dengan qarin. Allah Ta'ala tak buat ayat Quran ni jadi ada ayat yang tergantung. Dia sebut qarin, kita pun tertanya-tanya qarin ni apa? Baca sampai habis surah tu. Kalau kita baca sampai habis dengan cerita-cerita dalam surah tu, makin jelas ciri-ciri qarin tu. Na'udzubillah. Okey, ada lagi, Vin? Okay. Satu soalan lagi saya ambil. Ustaz dia tanya tajuk tajuk pula. Nama surah ni adalah As-Saffat, maksudnya yang berbaris. Ada tak Ustaz tahu macam kenapa sebabnya? Itu kena beli kompas lah. Betul. Terima kasih. Tunjuk sikit mana kompas tu. Tu dia. Nampak tu kompas tu. Tak betul. Okey. Nama surah ni As-Saffat. As-Saffat. Terima kasih, Fin. Terima kasih. Sebab As-Saffat adalah malaikat yang kekal berada dalam keadaan bersaf. Itu nikmat yang hilanglah sekarang ni sebab kita tak mampu mendapatkan peluang duduk dalam saf. Okey, orang yang duduk dalam saf artinya bersiap sedia untuk menunggu arahan dan perintah daripada imam. Kalau imam kata Sami'allahu liman hamidah, maka makmum akan bersedia mematuhi arahan berkenaan. Mana boleh makmum mengatasi imam. Jadi malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada perintah yang Allah Ta'ala keluarkan. Jadi surah ini temanya adalah ketaatan yang tidak berbelah bahagi walau diuji dengan ujian yang berat. Jadi sebab tu ada cerita ni, cerita ahli syurga sembang. Sebab nak katanya, aku sebenarnya bukan mudah nak datang majlis convocation ni. Kita ni duduk sembang majlis convocation ni, tak semua kita melalui jalan mudah. Tadi ada yang sembang tadi, dia dapat ke sini sebab malam Lailatul Qadar je pun.
Sebab malam itu Qadah, saya ni ya, dia berubah 28 Rejab. Dia berubah. Dia pun masuk satu Ramadan, jumpa Lailatul Qadar, lepas tu mati. Jadi terus dapat nikmat syurga. Tapi aku bukan macam dia. Aku struggle bro. Aku dikepung oleh kawan-kawan dalam industri yang memang memang sikit-sikit ajak minum, sikit-sikit memang haru biru lah. Tetapi aku cuba selamatkan diorang, tapi selebihnya Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Nak katanya struggle. Jadi orang yang kekal berprinsip, itu seumpama malaikat. Ya, yang kekal prinsip mematuhi perintah dan menunggu arahan. Wallahu a'lam fin. Saya minta maaf banyak-banyak ni kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah sebut apa. Mohon kawan-kawan yang mendengar ni kalau ada perasan tersalah mana-mana, mohon tegur risau. Dan soalan-soalan yang diajukan tadi ada yang wajib saya rujuk. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. So rasanya takat itu saja Ustaz. Terima Sama-sama, kasih untuk jam lebih Ustaz kongsikan dengan kita orang, dan saya tahu sebelum sejam lebih ni berapa jam Ustaz dambakan diri pada buku untuk buat reference. Terima kasih banyak Tak Ustaz. apa. Saya harap Ustaz Barakallah fik. kita akan buat series terus ni Ustaz. Ustaz dah janji InsyaAllah, lepas mudah-mudahan. Ya. Janji itu ialah kita akan buat, cuma mungkin dia tahun depan ke apa tu kita bincang balik lah. Oh, sabar. So, terima kasih Ustaz daripada Sama-sama Fin. Terima kasih pada Fin dan semua sekali. Barakallahu fikum. Kepada jiran kan nanti saya sembang balik dengan kawan-kawan semualah. Yang penting yang keempat tu lah doa kita. Paling kurang Allahumma inni a'udzubika min sahibis su'. Itu paling kurang. Gitu. Yaumis su', lailatis su', Sa'atis su', lepas tu sahibis su', sahibis su', jaris su', fidari jaris su'. Jaris su' jiran yang buruk. Yang berencana keburukan. Subhanallah. Lagi Okay. Ustaz? Ada berapa minit lagi tu Fin? Dia biasa ada timer dia kan? Tak, sekarang ni dah macam tak. Macam ikut suka hati je Ustaz sekarang. Maksudnya dia tak keluar lagi 2 minit terakhir Tak ada. Sekarang tak ada. Tak ada. Saya sebutkan yang kedua, beberapa penutup. Sekali lagi nak disebutkan agar kita kena berjaga-jaga daripada korin, tetapi jangan korinkan orang. Ni Ustaz cakap. Saya tak tahulah boleh faham ke tidak apa saya cakap tu. Kita kena rasa adanya korin, tetapi kita jangan mulut tu laser. Jangan kita mudah melabel orang korin. Maksud saya adalah kita kena ada minda seorang pendakwah. Kita kena cuba selamatkan. Tetapi biasalah dalam misi kita nak selamatkan orang. Ya, kadang orang tu dia ada kelebihan ke atas kita. Dia ada upaya tertentu ke atas kita. Jadi dalam hal ini kita kena kekal dengan prinsip, ya Allah sedang menguji saya dengan unsur-unsur qarin. Maka waktu itu ayat ini akan beri kekuatan, mudah-mudahan. Yang lain-lain saya rasa tak ada Fin. Wallahu a'lam. Saya duduk semak juga ni kalau ada poin-poin yang terlepas, rasanya tak ada dah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat lah daripada sembang kita malam ni. InsyaAllah Fin. Mungkin ada 1-2 soalan boleh Ustaz? Boleh kalau ada masa, saya masih bagi masa insyaAllah kalau ada. Okey, yang siapa yang minta doa tu nanti Ustaz akan share doa tu. Saya akan share insyaAllah bersama dengan status hadis berkenaan insyaAllah. Okey, daripada Farihaha, qarin yang Ustaz masukkan kawan yang jahat, mungkin maksudnya jenis kawan-kawan yang ajak buat benda jahat, atau mungkin diri kita sendiri yang ajak kawan-kawan buat benda jahat. Setuju Ustaz? Betul. Kita sibuk nak korinkan orang. Kita tak sedar kita telah menjadi korin Kepada orang lain. Kalau boleh baca surah ni sampai habis kalau boleh kan. Surah As-Saffat ni. Sebab bila kita baca sampai habis Fin, kita akan kenal korin tu ciri-ciri dia apa Fin. Sebab surah As-Saffat ni dia bukan ada ayat dialog ahli syurga dengan ahli neraka tu je Fin. Cerita dalam ayat ni ada lebih kurang 100 berapa ayat Fin surah ni. 182 ayat. Dan lepas dialog ahli syurga dengan ahli neraka ni penuh dengan cerita Nabi-Nabi diuji Allah.
Nabi-nabi yang diuji Allah, banyak kisah Nabi-nabi dipaparkan dengan ujian-ujian yang tersendiri. Jadi saya setuju dengan kenyataan ya, qarin itu boleh wujud dalam diri kita. Sama ada kita qarinkan orang, maksudnya kita tak sedar mengajak orang pada keburukan wal'iyadzubillah, ataupun unsur-unsur perangai-perangai orang-orang terdahulu ada dalam diri kita. Sebab tu kena baca cerita-cerita tu. Sebab contoh cerita Nabi Nuh ada kat situ. Apa sifat qarin? Maka berdasarkan cerita kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kita akan dapat fahamlah apa yang dimaksudkan dengan qarin. Allah Ta'ala tak buat ayat Quran ni jadi ada ayat yang tergantung. Dia sebut qarin, kita pun tertanya-tanya qarin ni apa? Baca sampai habis surah tu. Kalau kita baca sampai habis dengan cerita-cerita dalam surah tu, makin jelas ciri-ciri qarin tu. Na'udzubillah. Okey, ada lagi Fin? Okay. Satu soalan lagi saya ambil. Ustaz dia tanya tajuk pula. Nama surah ni adalah As-Saffat, maksudnya yang berbaris. Ada tak Ustaz tahu macam kenapa sebabnya? Itu kena beli kompas lah. Betul. Terima kasih. Tunjuk sikit mana kompas tu. Tu dia. Nampak tu kompas tu. Tak betul. Okey. Nama surah ni As-Saffat. As-Saffat. Terima kasih Fin. Terima kasih. Sebab As-Saffat adalah malaikat yang kekal berada dalam keadaan bersaf. Itu nikmat yang hilanglah sekarang ni sebab kita tak mampu mendapatkan peluang duduk dalam saf. Okey, orang yang duduk dalam saf artinya bersiap sedia untuk menunggu arahan dan perintah daripada imam. Kalau imam kata Sami'allahu liman hamidah, maka makmum akan bersedia mematuhi arahan berkenaan. Mana boleh makmum mengatasi imam. Jadi malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada perintah yang Allah Ta'ala keluarkan. Jadi surah ini temanya adalah ketaatan yang tidak berbelah bahagi walau diuji dengan ujian yang berat. Jadi sebab tu ada cerita ni, cerita ahli syurga sembang. Sebab nak katanya, aku sebenarnya bukan mudah nak datang majlis convocation ni. Kita ni duduk sembang majlis convocation ni, tak semua kita melalui jalan mudah. Tadi ada yang sembang tadi, dia dapat ke sini sebab malam Lailatul Qadar je pun. Sebab malam Lailatul Qadar. Saya ni, ya, dia berubah 28 Rejab. Dia berubah. Dia pun masuk satu Ramadan, jumpa Lailatul Qadar, lepas tu mati. Jadi terus dapat nikmat syurga. Tapi aku bukan macam dia. Aku struggle bro. Aku dikepung oleh kawan-kawan dalam industri yang memang memang sikit-sikit ajak minum, sikit-sikit memang haru biru lah. Tetapi aku cuba selamatkan diorang. Tapi selebihnya Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Nak katanya struggle. Jadi orang yang kekal berprinsip, itu seumpama malaikat, ya, yang kekal prinsip mematuhi perintah dan menunggu arahan. Wallahu a'lam Fin. Saya minta maaf banyak-banyak ni kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah sebut apa. Mohon kawan-kawan yang mendengar ni kalau ada perasan tersalah mana-mana, mohon tegur risau. Dan soalan-soalan yang diajukan tadi ada yang wajib saya rujuk. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. So rasanya takat itu saja Ustaz. Terima Sama-sama, kasih untuk jam lebih Ustaz kongsikan dengan kita orang, dan saya tahu sebelum sejam lebih ni berapa jam Ustaz damburkan diri pada buku untuk buat reference. Terima kasih banyak Tak Ustaz. apa. Saya harap Ustaz Barakallah fik. kita akan buat series seterusnya Ustaz. Ustaz dah janji InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Janji itu ialah kita akan buat, cuma mungkin dia tahun depan ke apa tu kita bincang balik lah. Sabar. So, terima kasih Ustaz daripada Sama-sama Fin. Terima kasih pada Fin dan semua sekali. Barakallahu fikum.